iaitu berkaitan dengan wudu dengan khuf, dengan kasut. Kebanyakan tentera kalau dia keluar ke masuk hutan dan seumpamanya latihan, dia memakai kasutnya, suitnya yang agak ketat. Bagaimana dalam keadaan solat? Dalam hukum fiqh ada hukum wudu dengan khuf ni, Datuk. Khuf ni asalnya bahasa Melayu biasa ni dia panggil, orang kata macam stokin lah, tapi dia daripada kulit. Yang pentingnya ialah dulu biasanya daripada kulit ataupun daripada bahan apa-apalah, plastik ke, dia bukan material tu. Yang penting dia adalah bahan yang sukar dimasuki air, yang menutupi seluruh kawasan tempat kita berwuduk di kaki kita. Khuf ni ialah bab yang dalam agama ni dia panggil ijma', tak ada pengecualian. Semua ulama sepakat boleh sapu khuf, boleh sapu khuf. Syarat sapu khuf ni, ketika kita pakai khuf tu hendaklah dalam keadaan kita berwuduk. Kerana ada hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, di mana apabila dia nak cabut khuf Nabi SAW, Nabi kata da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Nabi kata biarlah, kerana masa aku pakai khuf ni aku pakai dalam keadaan kedua-duanya suci. Maksudnya aku dalam keadaan berwuduk. Maksudnya sesiapa yang pakai khuf ataupun kasut macam kasut tentera ni dalam keadaan berwuduk, bila mana dia nak solat, dia tak payah cabut lah, dia hanya sapu saja di kasut dia. Kalau tidak jenuh lah tentera, kalau duk cabut boleh kena kasut macam ni cabut, perang main, bom main, lari tak ada kasut lah kan. Jadi ada keluasan dalam hal tu, bukan saja tentera, bukan orang biasa pun boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Khuzaimah bin Sabit dalam Tirmizi, mungkin juga diambil daripada Muslim. Aisyah juga menyuruh ditanya, mungkin juga daripada Ali. Aisyah juga menyuruh bertanya Ali bin Abi Talib, bahwasanya Ali menyatakan bahwasanya Nabi SAW Nabi jadikan ja'ala lil musafir salasata yaumin walayaliyahun, 3 hari dan untuk salasata ayyam walayaliyahun, 3 hari untuk orang musafir dan untuk orang yang bermukim yauman walailah, 1 hari dan 1 hari untuk orang yang bermukim. Maksudnya apabila dia pakai kasut tu, ada beberapa kaul, tapi saya ambil kaul yang diterjahkan oleh Imam Nawawi dan Ibn Taimiyah rahimahullah. Bermula daripada lepas dia pakai tu dia ada wuduk. Selepas dia ada wuduk tu mungkin dia jalan-jalan, kata dia pakai, sekarang dia pakai kasut dia sejam, kemudian dia terbatal. Sejam kemudian dia terbatal. Tak usah kira lagi. Jumhur kira, tapi saya kata tak usah kira lagi. Lepas tu mari waktu zuhur, barulah dia mula ambil wuduk, sampai tang kaki tu dia sapu. Sapu ni sapu bahagian atas saja. Tapak kaki tak payah sapu. Oh, tapak kaki tak payah sapu. Itu yang ada kata-kata Sayyidina Ali, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khufi aula bil mash." Jikalah agama dengan akal, logiknya sapu yang di bawah. Bukan Ali menafikan akal. Bukan semua dalam ibadat ini semua logik tu kuat. Dia sapu bahagian atas saja, tak sapu bahagian bawah. Dia sapu saja. Jadi dia sapu, katalah dia sapu sembahyang zuhur sekali, bukan 1,5. Kalau untuk orang yang musafir, 3 hari bermula waktu zuhur tu sehingga waktu zuhur hari yang ketiga, barulah tamat, barulah dia kena cabut kasut dia. Kalau dia tak musafir, dia duduk setempat, dia tak cabut, 1 hari bermula pada waktu zuhur tu lah yang dia sapu itu. Bermula pada waktu zuhur dia sapu. Ada qaul ulama, ramai juga dalam mazhab biasa, dalam mazhab Syafi'i, dia kata bermula dia berhadas tadi. Tapi kita ambil yang paling inilah, bermula dia sapu tu sampai next akhirnya, sehinggalah barulah dia anggap tak boleh sapu, dia kena cabut. Kalau dia nak mandi wajib, dia cabut. Yang ni untuk apa? Menggantikan wuduk. Jadi wuduk dia hanya sapu. Ulama-ulama telah meluaskan bab ini bukan saja pada kasut tuan-tuan tu 1 hari ikat, juga kepada stokin. Dia panggil al-mashu 'ala al-jawrab atau jawrabain. Sapu di atas 2 stokin juga dibolehkan. Apabila stokin tu cukup kukuh macam mana kita pakai ni,
maka kita boleh sapu di atasnya. Pada sisi sebahagian di kalangan para ulama bolehlah. Hal-hal ni boleh diamalkan terutama orang yang dalam tentera lah. Susah, kasut payah nak cabut, pergi dalam operasi, ambil wudu sampai pakai kaki tak payah cabut, sapu saja. Cumanya kalau ada najis di bawah tapak kasut itu, dia hendaklah basuh. Kerana Nabi SAW ketika solat ada najis, Nabi buang kasut yang ada najis. Nabi solat dengan kasut, tapi bila ada najis, Nabi buang. Kerana Jibril bagi tahu kata najis. Sahabat pun di belakang buang. Nabi tanya pasal apa kamu buang? Mereka katakan kami melihat Rasulullah buang. Rasulullah kata kerana dia ada fihi qadar, padanya ada kotor. Kerana malaikat bagi tahu aku. Maksudnya kotor kalau ada di tapak kasut, kita tak boleh sembahyang. Tapi kalau kasut kita tak kotor, tengok tapak kita tak ada pun najis, ada pasir biasa, kita berjalan, boleh tak kita solat dengan kasut-kasut? Terutama tentera ni, boleh solat dengan kasut. Bahkan Nabi solat dengan kasut. Dia hanya cabut kasut dia apabila ada najis saja. Cuma sehingga sebahagian ulama kata menjadi sunnah juga solat dengan kasut tu segala-segala seperti mana yang Nabi buat. Cuma masuk dalam masjid kena buanglah kasut, marahlah Tok Imam. Ni saya bicara cerita dalam keadaan kita yang biasa ni dan angkatan tentera boleh mengamalkan sunnah-sunnah yang seperti ini.